Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi sihat. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi khabar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan Fadi Ghazali, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami semua duduk podcast Full Quorum pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga kerana invite untuk sama-sama. Saya pun pernah tengok juga sebelum ni. Masya Allah, barakallahu fikum. So insyaAllah duduk podcast kita malam ni kita nak berbual dengan, kita nak duduk bersama-sama dan bincang dan faham topik kita marketing strategi terbaik insyaAllah bersama-sama dengan Tuan Fahadi. Terima kasih kepada yang setia menunggu, yang menonton daripada page Ungu Network, daripada page Ustaz Syed Kadir Al-Jufri dan juga page Ultimate. Mohon maaf tadi ada sedikit tech glitch daripada pihak saya. Saya punya phone ni. Tapi tak apa, insya-Allah semua tu bahagian asam garam daripada kita punya usaha untuk mencari, untuk duduk bincang dan faham bersama dengan orang-orang hebat insya-Allah. So Tuan Fadi, tak mau lengahkan masa, insya-Allah boleh tak kita mulakan sedikit dengan perkenalan diri daripada Tuan supaya kita boleh lebih supaya kita boleh cinta insya-Allah. Dan seperti juga kata Ustaz Fathuri Salahuddin, guru kepada Tuan Fahdi kalau tak salah, mudah-mudahan Allah berikan menggunakan lisan kita pada malam ini supaya semuanya tersusun dan yang sampai hanyalah yang bermanfaat insya-Allah. Jadi silakan Tuan Fahdi kenalkan diri mungkin sedikit tentang Tuan Fahdi dan usaha yang Tuan Fahdi jalankan sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. First kali terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita insya-Allah. Yang sebelum ni mungkin saya pernah tengok live podcast duduk ni. Malam ni alhamdulillah kita boleh sama-sama dengan Ultimate, dengan Tuan Erwan, dengan Ustaz, dengan Tuan Wan Saleh. Alhamdulillah. Saya nak perkenalkan diri, nama saya Fahdi. Duduk dekat Kelantan, alhamdulillah. Sekarang pun dekat Kelantan, Pasir Putih. Alhamdulillah berniaga dah ni tahun ke-13 alhamdulillah, dan saya juga train start 5 tahun 2016 saya start untuk train orang lain pula jadi usahawan, dan alhamdulillah daripada situ ada few lah, alhamdulillah ramai orang yang sukses, dan kita punya fokus di Funivo. Saya punya company adalah Funivo untuk bantu SME lah, basically kita fokus untuk bantu SME kerana saya percaya SME, bila SME bangun, Malaysia akan bangun. Sebab SME ni tulang belakang Malaysia. Betul. SME ni tulang belakang Malaysia yang saya, masa saya first buat 13 tahun dulu, yang kita tahu Petronas, tulang belakang Malaysia Petronas. Kalau Petronas tak ada duit, maka tak ada duit lah Malaysia, gitulah. Sebab saya dulu belajar dekat Universiti Petronas, jadi di pasak dalam kepala otak tu Petronas. Kemudian nombor 2 adalah Khazanah dan nombor 3 adalah SME. So sekarang ni SME adalah kuasa besar lah. That's why kita nak bantu SME dengan macam mana kami di Funivo membantu adalah dengan menggunakan konsep jemput rezeki. Sebab saya waktu saya buat bisnes dulu, saya guna, kalau tengok buku-buku ni, bacalah semua buku-buku orang putih apa semua kan. Jadi right mind setting whatsoever, tapi satu masa saya jumpa satu jalan buntu, tak nampak jalan, dan pada ketika itulah alhamdulillah takdir Allah, saya ditemukanlah takdir dia Ustaz Fathuri. Masa tu Ustaz Fathuri tak keluar buku ni lagi. Takdirnya Ustaz Fathuri tulis blog fathuri.com, saya tulis fahdighazali.com. Jadi setiap hari kita komen dekat blog. Masa tu Facebook tak wujud lagi, tahun 2008. Wujud tapi orang tak ramai guna lah. Orang guna Friendster masa tu kan. Jadi saya komen dekat Ustaz Fathuri punya blog, Ustaz Fathuri komen, and then suddenly rupanya rumah kita orang dekat. Saya duduk Pasir Putih, Ustaz Fathuri duduk dekat Gong Kedak. Jadi start daripada situ saya belajar jemput rezeki. Bukan cari rezeki tapi jemput rezeki. Menjemput itu lebih mudah daripada mencari. So benda itulah yang saya terapkan untuk usahawan lah insyaAllah. Sebab sedikit lah. Masya Allah, menjemput rezeki menjemput rezeki. Dan kalau tak salah cara yang Ustaz Tuan Fahdi nak menjemput rezeki ni dengan menolong SME ni dengan 2 kenderaan, yakni satu Funnel Evo
dengan satunya Sales Skip kalau tak salah. Kan? So Funnel Evo Betul. Cik Fadi. So Apa Funnel beza Evo Cik dia Fadi. cari rezeki dengan jemput rezeki? I think kita kena address benda tu dulu. Aiwan cantik, apa silakan. dia macam ni. Saya dulu first pun saya tak faham juga. Saya start dulu dengan story dulu. Kita jelas ya. Jadi, satu masa alhamdulillah lah meniaga tahun 2008 start, and then masa tu Ustaz Faturi dah cerita kepada saya jemput rezeki. Tapi kita ni orang muda masa tu belajar dekat universiti. Saya baca buku orang putih ni mana ada kaedah jemput. Orang putih kata if I want to get something I will get it. Jadi kerja kita adalah everyday hustle. Tu orang putih punya style lah. Jadi Ustaz Faturi cerita jemput, saya tak boleh terima. Tapi satu hari bisnes saya drop yang level, kalau kita kata tertekan lah. Kalau usahawan dia ada orang kata depression, anxiety dan sebagainya masa tu takdir Allah, buku ni baru siap. Buku Ustaz Faturi baru siap, dia telefon saya. Start daripada hari tu saya jadi driver pada Ustaz Faturi. Jadi ke mana saja dia pergi, saya pergi. Sebab apa? Sebab saya tak ada duit. Jadi saya jadi driver. Ada feedback. Saya jadi driver masa tu tidak dibayar gaji. Jadi ada satu masa peringkat awal saya jadi driver tu, ada satu kes saya ingat lagi dekat Shah Alam. Masa tu baru first jadi driver lah. Satu malam tu ada seorang datuk ni telefon dengan Datin. Telefon Ustaz Faturi nak jumpa. Jadi saya ni bawa lah. Masa tu kalau tak silap saya dekat apa ya nama tempat tu? Dekat Shah Alam lah, lupa saya. Lupa lah satu tempat dekat Shah Alam tu. Laman Seri. Pergi Laman Seri tu, mungkin tuan-tuan tahulah Laman Seri kat mana kan. Bila duduk dengan Datuk dengan Datin. Duduk dengan Datuk dengan Datin tu, suddenly Datuk dengan Datin lah banyak cerita. Datuk tak banyak cerita. Saya ingat lagi muka dia orang macam mana. Ustaz Faturi tanya, apa yang saya boleh bantu Datuk dengan Datin nak jumpa dengan saya? Dan Datin tu bagi tahu, Ustaz, kami dah buat segala macam cara, tapi kami perlukan 2 juta esok hari. Dalam masa kurang 24 jam, kami perlukan 2 juta untuk selesaikan urusan perniagaan kami. Dia orang saya ingat lagi, clear in my mind, dia orang ada reban ayam yang ada aircon sebagainya lah. Dia perlukan 2 juta. Jadi saya dalam kepala otak masa tu, duduk sebelah Ustaz Faturi, saya cakap satu je dalam hati. Aku berniaga, sepanjang aku jumpa dengan orang, takkan mungkin less than 24 hours jumpa 2 juta. Takkan mungkin. Tak logik kan? Memang dia tak logik kan? Ustaz Faturi kata apa? Datuk, Datin, Ambo tidak ada duit itu. Tapi Allah pasti ada. Kita buat apa Allah suka, Allah bagi apa kita suka. Dalam hati saya masa tu, yelah tu. Memang tak boleh lah. And then Ustaz Faturi tengok pada saya, dia kata, Tuan Fadi, cari surau terdekat, kita akan baca 40 kali Yasin. Saya dalam hati, Masya Allah, 40 kali Yasin. 3 kali pun nak pecah mulut, minum 40 kali. Dekat Laman Seri, masa tu ada satu, mungkin tuan-tuan pernah pergi Laman Seri tu, ada satu surau dekat belakang tu. Saya kata, Ustaz, ada satu surau. Kan? Season 13. Ada satu surau. Jadi kami pun pergi dekat surau tu. Ustaz Faturi kata, Tuan Fadi ambil Yasin bagi seorang satu. Jadi masa tu saya ingat lagi, saya, Ustaz Faturi, Datuk, Datin, anak dia. 5 orang. Jadi 40 bagi 5 orang. 8 kali seorang baca. 40 kali Yasin kan. Jadi saya pun dalam hati, tak apalah cikgu suruh cakap, suruh baca dan sebagainya, kita baca. Saya pun baca. Habis 40 kali Yasin tu. Selesai, tutup buku, Ustaz Faturi kata, tunggukan keajaiban, insya-Allah. Jom kita balik. Saya dah bawa kereta masa tu, yelah, confirm tak dapat, confirm tak. Itu je lah. Itu yang saya duduk zikirkan malam tu. Tak mungkin. Sebab tidak ada dalam buku orang putih tulis, baca Quran 40 kali, buat apa Allah suka, Allah bagi apa kita suka. Tak ada. Pagi esok tu saya bangun, saya ingat lagi, pukul 4 dah kena bangun, kena pergi masjid pukul 4 pagi, mesti duduk masjid 4 sampai 5, solat tahajud, lepas tu tunggu subuh lah. Memang hari-hari macam tu. Lepas subuh, breakfast,
Datuk Natin telefon. Saya duduk kat sebelah tu, saya rasa confirm tak dapat. Tapi miracle dia ada. Assalamualaikum Ustaz. Selesai 2 juta. Masa tu saya dalam hati rasa macam mana boleh selesai 2 juta. Sepanjang ilmu yang kita buat, magic numbers tak mungkin boleh selesai. Tapi alhamdulillah selesai. Jadi bermula daripada situ perjalanan saya memahamkan diri tentang menjemput itu lebih mudah berbanding mencari. So Tuan Ultimate tanya tadi, apa beza mencari dengan jemput? Dia Ustaz Fatri bagi tahu kepada saya simple je. Cuba tuan cari seekor semut hitam di atas batu yang hitam pada malam yang gelap. Jumpa tak? Cuba cari semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Tak ada cahaya. Most probably kalau cari susah punya, gila-gila punya susah, jumpa kot. Kalau cari betul-betul cari kan, raba, jumpa. Mungkin lah. Tapi nak ceritanya susah. Tapi kalau kita pandai, kita relax je. Cari gula, letak je atas meja, tunggu. Relax, kejap semut dah. So, mencari semut itu sukar, menjemput semut itu mudah. Jadi sama juga dengan rezeki. Ini konsep yang saya dapat ajar pada saya. Mencari rezeki itu sukar, menjemput itu lebih mudah. Jadi bagaimana nak jemput? Jadi guru saya pesan kepada saya 3 benda yang sampai hari ini saya guna, alhamdulillah berbelas tahun dah. Nombor 1, buat apa Allah suka, Allah bagi apa kita suka. Nombor 2, susah-susahkan diri, tinggalkan apa Allah benci, nescaya mudah-mudah saja Allah kabulkan hajat di hati. Nombor 3, rezeki tak lambat tak cepat, rezeki tak salah alamat. Tu 3 benda lah yang cikgu saya share. Saya bukan nak mengajar, saya share apa yang saya belajar insya-Allah. Dan apa yang saya amalkan kepada saya dan juga student. Saya dah terpaku untuk 2 sebab. Satu, bila sebut Tuan Fadi sebut Yasin tu, saya rasa macam nak cium je dahi Tuan Fadi. Pasal hari ni kita ada perbincangan tentang yang berkait dengan Yasin. Dan kedua ialah Ultimate telah buat macam ni. Yes! So kalau kita berhenti sekarang pun kita dah dapat, dah cukup dah. Tapi macam Allah kita nak minta Ustaz. Itu macam standing ovation lah Tuan. Ya, betul lah. Betul. Macam tu. Yes. Kan, tapi kita nak terus lagi insya-Allah. Kalau itulah permulaan dia, kalau itulah gulanya, saya semut yang pertama sekali nak dapatkan gula tu. Dan insya-Allah saya rasa Ustaz saya boleh tambahkan lagi gulanya insya-Allah. Silakan Ustaz. Saya pun nak dengar dia tu. Alhamdulillah, konsep asas tu memang best lah kita dengar, dan memang konsepnya adalah bermula daripada keyakinan Allah yang bagi rezeki kan sebenarnya kan. Jadi kita ni kadang-kadang kita terlajak berserah kepada kerja kita, tenaga kita kan, sampai kita kadang-kadang kita terlupa yang Allah Ta'ala tu yang Razak, yang Maha Memberi tu. Jadi tu sebablah kalau kita tengok macam mana, contohlah macam ada isteri sahabat Nabi SAW yang bila suami dia terbunuh di medan perang kan, bila orang tanya pada dia, kau tak risau ke suami kau bagi rezeki kat engkau, dia dah mati, macam mana engkau? Kan? Dia jawab, dia kata aku kenal suami aku tu tukang bagi makan ke, tapi Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Jadi dia jawab tu dengan begitu tenang, pasal memang keyakinan dia memang betul-betul jitu. Dia kata memang Allah yang bagi rezeki. Bukan maknanya dia tak berikhtiar ke apa, tapi keyakinan tu memang luar biasa kan? Dan buat apa yang Allah Ta'ala suka, nanti Allah Ta'ala bagi kepada kita tu memang banyak diberikan contoh oleh zaman berzaman, bukan ulama besar-besar je, sampai kawan-kawan kita pun kadang-kadang kita nampak sendiri kan cerita-cerita yang diorang cerita pada kita kan, apa yang diorang buat apa semua tu, sampai kita rasa macam luar biasa. Kata macam mana kau boleh dapat benda ni. Ada satu orang insurans punya agent ataupun bos pada agensi lah, dia pernah terjatuh, dia naik motor dekat tengah bandar, dekat Coket. Dia punya beg rupanya dia terlupa nak tutup. Jadi bila dia sampai tengok, Allah, iPad tak ada kan, iPad dia hilang. Jadi macam iPad jatuh tengah bandar, tengah-tengah jalan, memang sure hilang lah senang ceritanya kan. Jadi tak apalah, tapi lepas daripada hampir setahun, kebetulan waktu tu dia ride pergi ke Terengganu, dia sampai di Marang, dia kata dia berhenti sembahyang satu masjid di tepi pantai, dia kata. Jadi dia sembahyang duha, dia tak tinggal sembahyang duha. Cuma dia kata bila dia sembahyang duha pagi tu, dia dekat masjid tu, dia macam
Ya, dia seorang-seorang berhenti kat masjid macam tu je kan, dengan motor dia berhenti, dia masuk masjid, dia rasa macam inilah sembahyang aku paling khusyuk pernah aku sembahyang lah. Dia tak ada fikir lah pasal iPad ke, tapi dia rasa macam khusyuk sungguh dia sembahyang tu. Dia rasa best betul dia punya solat tu. Dan habis dia solat, dia nak naik motor dia, phone dia berdering, dia angkat phone dia, ada seorang bagi cakap dengan dia, bang, abang ada hilang iPad dulu bang. Kata, oi, memang lah ada, tapi dah dekat setahun dah. Dia kata, bang, iPad abang ada pada saya. Kata, macam mana? Lepas tu, saudara kat mana sekarang ni? Dia kata, saya dekat Kuantan. Jadi dia pun kata, saya nak ke Kuala Terengganu ni, nanti balik nanti kita jumpalah dekat Kuantan. Orang tu pula cakap, abang nak pergi ke Kuala Terengganu? Saya pun sebenarnya ni pagi ni nak pergi ke Kuala Terengganu dah. Kita jumpa sana dah. Kita jumpa. Benda tu ikut dia, follow dia maknanya. Saya pun memang nak pergi Kuala Terengganu ni. Okey bang, kita jumpa. Jumpalah. Jumpa. Memang dapat iPad tu. Tanya pada orang tu, dia kata macam mana kamu dapat iPad ni? Dia kata saya sebenarnya beli benda ni nak beli daripada orang. Tapi orang tu bila saya tengok dia kata dia tak boleh unlock dan sebagainya. Saya kata ini barang curi ni kalau macam ni. Kan? Tu tekan-tekan sikit, orang tu mengaku kata memang dia pun jumpa tepi jalan dia. Jadi dia pun serah pada saya je. Saya pun check lah siapa punya ni. Saya cari jumpa nombor abang. Saya pun call abang. Dia kata ya Allah, maknanya benda tu kata dia kata rezekinya. Kemudiannya lepas 2 minggu ke lepas tu dia punya syarikat takaful dia maklumkan kepada semua pekerja, kata semua pekerja perlu ada iPad. Untuk dia punya apps tu perlukan iPad. Jadi dia kata ya Allah, just nice juga. Timing pun bukan sahaja je dapat tu saja, bahkan timing tu pun memang sangatlah cantik. Macam dia kata memanglah daripada saat tu macam dia kata Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada aku betul lah, kata rezeki ni daripada Allah SWT, dan macam disebutkan tadi kan, rezeki tak pernah lambat, tak pernah tercepat. Dia punya timing pun tepat, kan? Jadi kita ikhtiar tu kena ada lah, usaha dan sebagainya, tapi bukan bergantung harap hanya pada ikhtiar. Yang tu memang mungkin kekurangan kita banyak. Kalau kita balik pada isu kita marketing kan, kita cerita pasal marketing pun, kadang-kadang bila kita marketing ni, kadang-kadang kita rasa macam hati orang yang kita nak marketkan produk tu macam kita yang pegang kan, macam kita yang dia punya hati dia, kau mesti nak aku punya produk. Jadi kalau lagi mana kita fikir kita yang boleh change orang punya hati, memang bukan tak dapat, tapi macam tadi lah, dia antara susah dengan senang kan. Dia boleh dapat, tapi kita kadang-kadang kita yang akan give up, kita akan menyesal, kita akan stres. Aku dah buat marketing macam-macam cara dah tak dapat juga, kata apalah kan. Dia sebab kita rasa macam kita yang berkuasa. Masya Allah. Wan, do you have anything to add atau to ask Tuan Fadi sebelum kita ke iklan? Saya tak dapat cakap, tapi saya nak cakap saya enlighten. Saya seronok dengar apa Tuan Fadi bercerita dengan Ustaz itu. Betul. Senyum, ya, terpana. Alhamdulillah. Dan cara cerita tu memang macam jentik kepala sikit. Terima kasih banyak tadi. Alhamdulillah. Kita nak dengar lagi insya-Allah daripada Tuan Fadi dan kepada semua yang menonton, insya-Allah stay tune. Kita kembali selepas ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Irwan Muhibbin bersama-sama dengan Ultimate dan Ustaz Syed Kadir dalam rancangan Duduk. Kami nak duduk, bincang dan faham topik yang menarik bersama-sama dengan tetamu yang istimewa. Let's go! Duduk dulu, rujuk dulu kalau dia belunggu, buntu tunggu dulu. Tolong tenang, jangan berang mesyuarat lagi senang dari rentak perang. Jangan bimbang, kita berbincang dengan tutur terbilang cakapan pakar bidang. Biar kata bersilang pendapat melintang, tapi tak melampau sampai adabnya tersimpang. Saya pun nak buat kerja tadi, lepas tu suddenly saya teringat kepada anda kan. Alright, saya contoh saya sendiri, apabila saya membina Funny Evo, saya membina insyaAllah Alhamdulillah technology based company sekarang ni. We are moving towards technology based company.
Alright, bukan lagi training and consultancy saja, tapi we are a technology based company with training. Okay, kita ada training yang kita boleh beri kepada orang ramai, insyaAllah. Tapi our focus adalah untuk pergi ke international level. Saya pernah buat apps yang tidak berjaya dalam hidup. Right? Kita habis berapa ratus ribu, saya pernah habis berapa ratus ribu just untuk buat just satu bisnes. Alright, tapi bisnes tu tak berkembang, malah ada masalah. So, how can we cater the emotional state yang insya-Allah boleh dipanggil apa, membawa kita ke depan? Ya, itu dia sedikit petikan daripada sesi live Tuan Fadi daripada dia punya Facebook page, Masya Allah. Dan apa tadi? Cater to the emotional state, kata dia. Macam mana nak cater? Okay, kita dah faham sekarang rezeki, nak cari rezeki dengan jemput rezeki, kita dah faham. Tapi sebelum ni kita buat semua asyik gagal aja. Kan? Macam Tuan Fadi cakap tadi, pernah gagal, pernah rugi 100,000. So what do you see now SME kita sekarang ni, apa yang dia nak, apa yang dia perlu tahu untuk cater emotional state tu bila gagal, Tuan Fadi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. So bila kita sembang ni, sebelum saya nak jawab soalan tu insya-Allah, kita cerita juga. Saya suka cerita sebab Silakan. kita ni akan, sebab saya pernah seorang student saya tanya saya, dia kata, Tuan Fadi ingat tak muka Al-Quran, muka surat 100 ayat kedua. Saya kata mana saya ingat. Tapi Tuan Fadi ingat tak cerita Nabi Ibrahim? Saya kata saya ingat. Nabi Ibrahim kena campak dalam api kan. Sebab tu saya kata, bila saya jawab saya ingat, student saya terus cakap, sebab itulah Allah berbicara dengan kita dengan cerita supaya kita ingat, bukan dengan fakta. Bila student saya cakap macam tu, maka saya pun Masya Allah. Saya sebelum ni kita bukannya belajar apa betul-betul bab-bab ni kan, tapi bila student cakap macam tu saya pun Masya Allah, start daripada hari tu anything yang nak relate apa-apa saya akan start dengan cerita insya-Allah. Saya tertarik dengan apa Ustaz bagi tahu tadi. Saya pun ada story macam tu Ustaz. Boleh saya story Story je. Masya Allah, tahun 2019. Takdir Allah, Alhamdulillah. Saya pergi buat haji tahun 2019. Masa saya duduk dekat Padang Arafah tu, kan Padang Arafah kan ramai orang, Masya Allah masa tu. Jadi masa tu rasa saya, masa kita nak solat asar kata silap saya pergi ke toilet. Dan pada ketika itu saya pakai jam Apple Watch. Jadi saya ambil air semayang semua. Lepas saya tak perasan bila jatuh Apple Watch tu. Saya solat lah, solat. Waktu kita nak bergerak daripada Padang Arafah tu, saya tanya wife saya, mana saya punya jam Dan cari-cari tak jumpa. Masa tu saya cukup sedih sungguh lah sebab jam tu saya memang jaga betul-betul. Saya memang, memang saya ni nak beli barang, sayang. Nak beli barang apa-apa memang saya susah nak beli. Saya memang bukan jenis pen suka hati, tak lah. Jadi kalau saya ada benda, saya betul-betul syukur dan pakai sampai ni lah. So bila hilang, saya pun kata, ya Allah, kalaulah rezeki itu tidak lambat, tidak cepat, rezeki tidak salah alamat, kalau jam itu adalah milikku, kembalikan ia. Bismillahirrahmanirrahim, aku serah bulat-bulat ya Allah. Saya pun teruskan buat haji dan sebagainya, settle balik haji. Saya ingat lagi masa nak balik tu, saya bagi tahu saya tak ada dalam jam saya. Saya pun beli jam dekat Mekah tu. Jam Mekah kan yang murah-murah kan. Sebab macam pelik tak ada jam kan. Tak tahu pukul berapa. Belilah jam murah-murah kan. Tapi teruskan kehidupan. Selepas setahun. Ni cerita ni macam cerita dongeng ni. Selepas tahun ... Suddenly adik saya menerima satu mesej yang pelik. Adik saya screenshot. Dia kata, Assalamualaikum Di. Ni ada scammer ke scammer ni? Dia kata. Dia kontak adik saya. Scammer tu tulis bahasa Inggeris tapi tak betul. Jadi saya pun tengoklah screenshot tu. Saya kata, daripada mana? Dia tulis KSA. Dia kata, from KSA. Adik saya kata, ni mesti scammer. KSA mana? Ada KSA tu apa kan? Bila adik saya tunjuk screenshot tu, saya pun tak tahu. Saya ingat lagi, saya tengok tu, saya kata, dia screenshot tu muka saya tau. Muka lama lah, muka yang pakai spek yang saya kata macam mana dia dapat jumpa muka aku sebagainya kan. I'm from KSA. Do you know macam mana dia tanya, awak orang ni ke? Macam tu lah dia tanya adik saya.
Saya tengok KSA ni apa? Saya tengok Kingdom of Saudi Arabia kot. Saya cakap dengan adik saya. Adik saya pun mesej dia balik. Are you from Kingdom of Saudi Arabia? Dia kata yes. Okay. Kenapa? Lepas tu dia contact, adik saya bagi nombor saya, saya contact lah dia, ni sahabat tu dekat Saudi. Dia kata saya jumpa you punya Apple Watch. Ya Allah. Saya rasa macam Masya Allah, macam mana benda ni boleh jadi. Lepas tu saya kata macam mana nak ambil? Kan saya bila nak pergi sana kan, adik saya kata kebetulan kawan dia baru nak pergi Mekah. Jadi kawan dia ni pula adalah orang yang travel agency. So kawan dia boleh tolong ambil kan. Masya Allah mas, kawan dia tolong ambil. Sampai jam tu dekat tangan saya rasa macam Masya Allah. Betul lah rezeki tak lambat tak cepat. Rezeki tak salah alamat. Saya pegang jam, saya nak cakap apa pun saya tak tahulah. Kan? That is the miracle lah. Masya Allah. Tak cerita tu saya rasa macam ingat balik. Lama dah saya tak cerita benda ni. Okay. No, it's interesting why stories, how stories boleh mengumpulkan semua. Because tadi kalau saya lah looking back a few minutes ago, kalau saya nak tanya soalan tadi mungkin lebih sesuai dalam setting kelas, betul tak? Tapi bila Tuan Fadi sebut yang cerita ni apa orang kata, yang juga Allah beritahu, yang Allah akan sampaikan kisah-kisah untuk kita mengambil pengajaran daripadanya kan. Dan kalau tak salah kita pun berada di dalam, someone is sort of a storyteller is with us live right now, which is ultimate kan. We know, kita tahu dia mengarang, dia menulis lagu-lagu, lirik-lirik dia tu penuh kisah. Sampai ustaz-ustaz pun ada petik dia punya lirik. You know, ada reference dia punya lagu kan. So masya-Allah. So Mat, can you tell us a bit Mat about the power of storytelling ni from your perspective? Tu semua marketing. Tak, memang betul. Memang betul. Kan memang betul. Kalau kita tengok bukan saja dari segi Islam, dalam budaya Nusantara pun kan ada pengajaran yang dia kena dia disaluti dengan cerita. Batu belah, batu bertangkup, si tenggang kan. Kalau Mat Saleh ni dia guna, dia kata dia ada satu frasa ni, dia mengatakan you got to hide the broccoli. Dia nak anak dia makan sayur, anak tak suka makan sayur. Jadi dia letak cheese atas sayur dia, anak dia boleh makan. Jadi itu dalam cerita tu ialah salutan aja, saduran kan. Dan tak boleh dinafikan, kadang-kadang bila kita bercerita, ada orang yang akan dapat cerita saja. Ada orang yang akan dapat makna dia. Ada orang dia tak dapat cerita pun. Dia cakap terus je, wow terdapat. Tapi rata-ratanya kita manusia ni, kita suka bila ada sesuatu cerita sikit. Betul. Betapa pentingnya cerita. Semua app di dunia ni pun dah ikut ada story, semua ada story. Sebab tu dia story lah, dia satu cerita, satu alat menyampaikan maklumat lah sebenarnya. Apa yang nak disampaikan kan. Ada data dia, maklumat atau ilmu tu kita kalau Mak Saleh dia panggil data. Jadi macam ni kita nak sampaikan, macam ni kita nak sajikan. Kadang-kadang makanan tu berkhasiat, tetapi kalau disajikan dengan cara yang cantik, mungkin lagi senang sikit orang yang kita nak bagi tu makan. You know. So I think stories are important lah. Story satu benda yang penting lah. Like macam cakap tadi, Al-Quran pun ada banyak cerita. Betul. Kita dengar, kita antara banyak kita tahu yang cerita-cerita Nabi, cerita Rasul kita, ada cerita macam ni, ada cerita macam ni, ada cerita macam ni. Kan dia sebenarnya nak untuk menyampaikan lesson tertentu. Dan kadang-kadang ni menggunakan cerita ni kita boleh tahu apa yang personality kita akan lebih tertarik kepada mana. Kan kita ada banyak cerita pasal Rasulullah SAW. Kan dia sebagai suami, dia sebagai rasul, dia sebagai pemerintah, dia sebagai seorang panglima perang. Jadi bergantung pada personality kita mana kita suka ni. Aku suka dengar pasal bila Rasulullah dekat rumah dengan family dia, atau bila dia mentadbir kan. Dan itu insya-Allah itu akan jadi pintu kepada mengenali Rasulullah dengan lebih baik. Kita tengok yang kita suka dulu, lepas tu nanti kata apa lagi cerita pasal Rasulullah SAW ni. Dia pasal pemerintah pula, dia pasal ni pula. Dan
kita akan tertarik dengan cerita-cerita lain. So dia macam dia Hmm. gateway lah, dia pembuka selera, salutan pun boleh cakap, saduran pun boleh cakap. So cerita ni ada tempat dia lah dalam usaha kita nak menyampaikan maklumat atau ilmu atau data, apa-apa kau nak panggil benda tu lah, tapi ada tempat. Masya Allah, ada tempat Saya cerita tambah dalam sikit hidup boleh? kita. Please, Go ahead, Saya go tambah ahead. sikit. after your story, I want to listen to you. Serius, Benar. serius. Benar. InsyaAllah. Ya, sebab saya tambah sikit je, sebenarnya betul apa yang Ultimate bagi tahu. Basically story ni akan move people emotion sebenarnya. So orang buat keputusan membeli satu barang based on emotion dia. Kalau dia suka maka dia beli. Itu je. Kalau dia tak suka, emosi dia rasa macam terganggu, dia takkan beli lah. Itu je. Jadi itu juga adalah kata-kata daripada CEO of Tesla, which is Elon Musk. Elon Musk, kalau kita baca banyak story dia, kita baca dokumentari apa semua, orang tanya dia, Elon, you spend berapa duit marketing? Jawapan dia mengejutkan saya juga bila saya dengar, biasanya kalau orang belajar bisnes, okay, kau kena ada set amount of banyak lah amount untuk buat marketing untuk produk tu kan. Elon Musk kata dia spend zero untuk marketing. Dan all the money yang dia nak spend untuk marketing tu, dia letak untuk R&D untuk create the best product ever. So, apa benda yang, macam mana orang boleh beli Tesla sedangkan kau tak ada marketing? So, jawapan dia adalah create a good story. So, cipta satu story yang baik, yang bagus, so orang akan cakap mulut ke mulut. Orang cakap, that's it. That's the marketing. Dia buat apa namanya, Cybertruck tu kan? Cybertruck tu exactly macam kita lukis masa kecil. Macam itulah truck dia kan. Lepas tu dia nak create story, dia ambil penukul yang dia kata cermin tu adalah cermin yang kalis peluru, tapi kalau dia ambil tu Pecah. betul tu pecah kan. Bam. Pecah. Cerita tu betul bersebar. Dia nak cerita. So dia kata just create a good story, that's it. Itu je. Brilliant. Masya Dia Allah. jadi manusia terkaya di dunia dah potong Jeff Bezos dah. Betul. Masya Allah. I mean again, this has gone. My questions are all my questions yang I said dah down the drain dah. I mengaku lah. Because dia punya flow dah lain macam dah ni. So coming back to the story part tu, and then I just still want to relate to marketing. Okay, contoh Ahmad kata tadi Rasulullah SAW, kita boleh banyak cerita daripada baginda SAW yang kita boleh ambil dan apply dalam hidup kita dalam semua aspek kan. Okay, so dalam Cik Tuan Fadi punya pengalaman, what is the best story from Rasulullah SAW that you use in your business? Soalan best. Soalan best tu. Macam mana saya jawab Saya tunjuk satu buku boleh Boleh, go ahead. Bismillahirrahmanirrahim. Ni buku yang guru saya suruh baca dan pegang. Dan ni buku adalah Fadilat Sedekah. Jadi insyaAllah saja. Saya bukan nak cerita, tapi buku ni lah yang setiap minggu saya akan bacakan untuk saya punya team dekat Funivo, untuk student-student saya. Saya akan cuba baca. So cerita Rasulullah ni banyak. Jadi cerita, especially kita orang berniaga, dia satu je. Orang berniaga dia cari ni. Ni untuk cari satu benda, which is rezeki. Sebab Allah kata, kalau kau bagi 1, aku bagi 10. Engkau bagi 1, aku bagi 700. Ni memang dia panggil meniaga cepat kaya lah. Ni memang skim cepat kaya betul lah ni. Bagi RM1 dapat 700. Memang skim cepat kaya. So macam mana nak dapat 700, nak dapat 10 kali ganda, nak dapat 700 kali ganda? Dengan sedekah. Bagi dulu baru aku bagi. Jadi ada dalam contoh, kalau tuan tanya saya mana satu, ada banyak story dalam ni. Antaranya yang orang selalu tanya saya adalah sedekah ni duit ke? Jadi jawapannya dalam buku ni, apakah sedekah itu adalah segala, Ustaz mungkin boleh betulkan saya bukan Ustaz lah. Tapi yang saya baca macam tu lah, cikgu saya kata baca buku ni sampai habis. Jadi saya membaca, ada satu tempat dia kata apa, segala jenis kebaikan itu adalah sedekah. Sebelum ni saya pun faham yang sedekah ni duit. Segala bentuk kebaikan itu adalah sedekah. Jadi so cerita Rasulullah ada semua dalam, antaranya maksudnya dalam hadis lah.
Hadis dan Al-Quran. Ni yang saya nak jawab soalan tu lah. Banyak cerita kan, tapi dalam buku ni menjawab soal sedekah. Dan sedekah ni saya percaya bila kita bagi satu, sifir manusia 1/1 kosong. Itu sifir manusia. Tapi sifir Allah 1/1 jadi minimum 10. Ni skim cepat kaya kalau nak berniaga lah. Yep. Itu jawapan. Masya Allah. Saya nampak Ustaz Said Kadi tersenyum bila Tuan Fadi sebut tentang sedekah tadi. Dan Rasulullah SAW kalau tak salah di bulan Ramadan baginda lebih luar bulan Ramadan baginda memang kuat bersedekah. Tapi dalam bulan Ramadan yang kita insya-Allah akan hampiri, mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada Ramadan insya-Allah. Baginda lebih-lebihnya bersedekah. So can you add, boleh tambahkan gula sikit Ustaz? Dalam kopi saya. Ada beberapa poin yang saya nak sebutkan. Pertamanya adalah apa yang Tuan Fadi sebutkan tadi tentang sedekah bukan hanya semata-mata dengan duit dan sebagainya. Itu memang tu sangat-sangat penting untuk kita faham konsep ni. Sebab ada orang dia kata sebab aku nak sedekah macam mana aku tak ada duit. Nah, jadi sedekah dia lebih luas pengertian dia daripada duit semata-mata. Kita tolong orang, kita apa semua pun sedekah juga kan. Itu yang jadi senyum tu pun sedekah tu. Sebenarnya sebab perbuatan yang baik kan. Jadi perbuatan yang baik. Jadi semua tu adalah sedekah. Yang dalam hadis tu sebenarnya senyum sedekah tu hadis sebenarnya. Kan senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. So dia bila kita faham konsep ni maka kita kemudiannya boleh untuk kita niatkan kalau aku bagi RM1 dapat RM10 dapat RM100 dapat RM1000 sekalipun. Cumanya yang kita risaukan adalah apabila orang memberi sedekah kemudiannya dia tak dapat nilai yang 10 kali ganda, 100 kali ganda tu dia persoalkan balik. Tuan Fadi bagi tahu kata dapat ni kan skim cepat kaya, scammer nampak gaya ni kan. Aku bagi RM10 aku tak dapat pun 100, tak dapat pun 1000 macam orang lain kan. Jadi itu pentingnya pula untuk kita ingatkan tentang keikhlasan. Sebab saya perasan dah mula ramai orang yang mempromosikan sedekah untuk dapat keuntungan duniawi semata-mata. Jadi sedangkan keuntungan duniawi nak banding dengan keuntungan akhirat dia terlalu kecil. Kalau kita nampak keuntungan duniawi tu yang besar, maknanya cara mata kita pandang tu masih lagi ada problem lah kan. Yang ketiganya bila cakap pasal Rasulullah SAW, Allah paling pemurah pada bulan Ramadan tu dan Rasulullah SAW lebih pemurah daripada angin yang bertiup kan dalam hadis sebut. Sebab angin yang bertiup dia sangat pemurah. Kita tak payah minta, tak payah bayar kan. Kipas kita pun kita kena switch on dan kita kena bayar elektrik dia. Kalau tidak dia pun tak akan mengipaskan kita, dia tak akan memberikan angin kepada kita. Tapi angin yang bertiup yang di luar ni semuanya tak perlu kita minta, dia akan bagi. Jadi dia sangat pemurah. Tapi Nabi SAW lebih pemurah daripada angin yang bertiup. Jadi kat sini ni pun kita dah boleh fikirkan macam mana Nabi SAW punya pemurah, macam mana Nabi pemurah bukan sahaja kepada kawan, bahkan kepada orang yang menyakiti baginda kan, orang yang badui yang menyakiti baginda dalam hadis tu kan, macam mana yang dia minta dengan kau ajar apa semua kan, masih lagi Nabi bagi lagi sampai kan yang waktu sahabat pun nak bangun nak belasah dah kan badui tu kan. Rasulullah kata aku dah buat baik kepada engkau, mana ada kau buat baik pada aku kan. Kita kalau dengar orang cakap macam tu lepas kita bagi kalau tak panas tu tak tahulah, memang confirm kan. Dah lepas dapat harta kita bagi pun dia boleh cakap kau tak ada buat baik pada aku kan. Sampai gitu sekali. Itu pun Nabi SAW masih lagi tunjukkan akhlak yang mulia. So sekarang ni kita target lah. Kita cuba target. Ni Ramadan dah dekat. Ramadan betul-betul lagi 2 bulan kan, Rejab dan bulan Syakban. Masuk bulan Rejab hari Jumaat ni kan, hari Jumaat malam. So hari ni hari Selasa malam, Rabu, Khamis, Jumaat. So ada 3 malam lagi. 3 malam lagi masuk bulan Rejab, and then bulan Syakban terus masuk bulan Ramadan. Maknanya 2 bulan 3 hari lagi kita akan jumpa bulan Ramadan. Apa kata kita jadikan azam sebelum jumpa Ramadan ni kita dah jadi pemurah lah. Dan biasakan untuk bersedekah daripada waktu pagi dan sebagainya. Sampai bulan Ramadan aku nak up aku punya sedekah. Kalau dapatlah macam tu, insya-Allah Allah Taala bagi balik ganti tu memang luar biasalah sebenarnya. Allah. Masya-Allah, jazakumullah khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Sangat beruntung kita menjadi umat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah. Tapi saya nak kalau saya tanya kepada para penonton sekalian, boleh jawab tak kalau kita nak relate balik kepada kita punya topik mana kan? Marketing strategi yang terbaik. Daripada apa yang kalian dengar tu, apa yang kalian boleh jawab? Kalau benda tu soalan. Dan kalau saya tanyakan kepada diri saya sekarang daripada perkongsian Tuan Fadi, Ultimate, Ustaz Syed dan juga Wan Saleh tadi, insya-Allah saya boleh jawab macam mana tau? Marketing strategi terbaik adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jawapan yang saya boleh bagi. So insya-Allah lepas ni kita nak pergi iklan kejap, tapi Wan Saleh, saya nak last segment ni Wan Saleh yang tanya soalan. So please find it in your heart, Wan. You have to ask Tuan Fadi, insya-Allah. Find it in your heart untuk tanya satu soalan pada Tuan Fadi. So insya-Allah kita akan ke iklan sekejap and then we come back for the last segment, insya-Allah. Okay? Don't go anywhere. Tips nombor 1, maafkan kesalahan orang lain dan lepaskan segala-galanya. Nombor 2 adalah kita mesti fokus. Kita jangan fokus kepada apa yang orang lain nak. Nombor 3, abaikan apa sahaja yang orang cakap. Percayalah, baik ke buruk, pasti akan ada orang tak puas hati. Tips nombor 4 adalah anda kena terima hidup ni ada pasang dan surutnya. Kalau tak ada pasang surut, maksudnya kita dah mati. Nombor 5 adalah kita jumpa dengan orang yang betul. Barulah kita rasa bahagia. Tips yang seterusnya, beri impact positif kepada orang lain. Nombor 7 adalah teruskan belajar. Semoga memberi input untuk anda. Ya, itu dia sekali lagi petikan daripada FB Live Tuan Fadi Ghazali. Masya-Allah beliau sangat aktif, sangat rajin melakukan FB Live. Pagi tadi kalau tak salah dia kata dia wajibkan diri dia pergi live dulu untuk sebelum untuk mengizinkan diri dia makan sarapan pagi. Itu kata dia pagi tadi. Masya-Allah. Okay, Wan. So this is our last segment bersama Tuan Fadi, insya-Allah. So please ask anything you want, insya-Allah. Silakan. Tadi saya dengar sikit pasal petikan video tu kan tentang abaikan haters kan. Abaikan haters tu macam senang nak cakap tapi macam susah untuk nak tu. Saya ada dilema, saya pembuat muzik, saya arranger kan, pencipta lagu. So bila kita release sesuatu karya, saya suka langsung scroll through comments dekat YouTube. Saya tak boleh. Kalau saya buat karya mainstream. Tapi kalau saya buat karya nasyid, saya boleh scroll through sebab dekat nasyid dia macam ada some orang tak cakap. Tu. Cakap tu. Ada filter saya siap dah. So macam saya bila orang cakap abaikan hater saya tak boleh. Itu menyebabkan saya ni lah orang yang kurang bersosial media, kurang masuk just sekadar nak tahu news, sekadar nak tahu tapi saya tak get into benda-benda yang pelik-pelik lah dan tiba-tiba kalau ada benda-benda viral tu saya tak tahu, saya lambat daripada orang. Pasal saya takut. Pasal saya macam abaikan haters macam itulah saya boleh Tuan kembangkan tak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak jawab soalan ini, dia memang dia berkait dengan mental kita sebenarnya. Kalau saya nak jawab, simple je. Tuan buat langkah yang terbaik which is tak payah main social media. Itu je. Saya pun tak main Facebook kan. Jujurnya saya pun tak main Facebook. Saya tak main Facebook. Saya hanya main Twitter sikit-sikit. Banyaknya konten-konten saya tu tim saya yang buatkan lah. Jadi kenapa? Sebab saya tak nak dipanggil apa ada satu kes, kalau Tuan ada Netflix, ada satu dipanggil cerita dekat Netflix tu, The Social Dilemma, tak silap saya. Kan? Social Dilemma kan. Jadi memang konten-konten yang keluar dekat kita social media feed kita tu adalah untuk kita. Dia design algorithm tu based on kita. Jadi kalau kita main social media tu, dia akan keluar
bukan saja keluar yang bab kita, bab orang lain pun keluar. Jadi benda tu akan consume kita punya energy. So saya berpegang satu prinsip, where your focus goes, energy flows. Jadi di mana fokus kita pergi, maka energy kita pergi ke situ. Jadi kalau tuan tengok komen, jadi energy pergi ke situ, buat apa baik energy pergi tempat lain. So dia berkait dengan kita punya apa dipanggil Mentality. emotional state itulah. Kalau kita tak boleh nak handle, for me tak payahlah tengok, itu je. Kita dah tahu Nabi Muhammad sebaik-baik apa panggil Nabi pun akan ada haters juga. So depends. Tapi ada orang, saya kenal lah, ada orang yang lagi orang haters lagi memberontak, lagi tulis, lagilah dia naik angin. Sebab bad marketing is still marketing. Jadi dia tumpang wave tu gila-gila punya ride on the wave. Lagi orang tak suka, lagi dia buat. Especially macam dekat US. Dekat US memang dia create that kind of marketing strategy nak suruh orang tak suka, menyebabkan orang benci. Jadi orang bercakap sama macam saya tengok ada satu dokumentari bagaimana Trump punya strategi untuk menang pilihan raya dan bagaimana Joe Biden strategi untuk menang pilihan raya. Strategi Trump adalah buat orang lagi benci pada dia. Supaya lagi orang bercakap pasal dia. Tapi strategi Biden adalah dia kata biarkan Trump berbicara lebih banyak, biarkan kita lebih banyak senyap untuk kita menang. So strategi itu memenangkan Biden lah. So bergantung kepada kita. So kalau saya kata campak jauh-jauh haters tu, ada orang boleh campak jauh-jauh, ada orang tak boleh. So kalau kita tak boleh, jangan main social media, itu saja. Simple lah, insyaAllah. Masya-Allah. Boleh I mean, but apa ni, having said that one, I think it's still a tool yang ada di antara dua tangan kita yang kita boleh guna untuk ke satu kebaikan. Dan Funnel Evo adalah digital marketing expert. Dan juga Saleskip, another company that is founded by Tuan Fadi, is a software company. So the social media, the technology is within our grasp. Tapi macam mana kita nak guna, how we use it is the question lah kan. So insyaAllah, maybe Tuan Fadi, I just want to ask that question. What is the good marketing strategy? Marketing strategy terbaik tu apa? Okay, ni sepanjang ni kita tak jawab lagi soalan ni kan? Yeah. No, but ada. I think dah jawab. Dah jawab dalam cerita. Dalam cerita tu banyak. Macam saya cakap tadi lah. Macam saya cakap tadi, kalau para penonton, macam Ahmad kata tadi, sometimes cerita, ada orang dapat cerita je. Dia tak dapat dia punya inti tu. Bagi saya tadi, jawapan saya dah dapat. Marketing strategi terbaik adalah sunnah Rasulullah SAW. Tapi mungkin orang lain dia punya kita nak kena suap brokoli tu lain sikit. Tuan Fadi kena isi bukan cheese. Saya cheese tadi dah makan dah. So what is the best marketing strategy? Tuan Fadi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau tanya saya what is the best marketing strategy sekarang, betul lah tu. Tuan kata ikut sunnah Rasulullah kan. Allah kata bagi satu dijanjikan 10 kali ganda, dijanjikan 700 kali ganda. So maksudnya Allah kata apa? Sifat Allah adalah beri dulu baru dia bagi. So marketing strategi terbaik sekarang ni adalah beri dulu. Beri dulu barulah customer bagi pada kita. Itu saja. The question is, you nak request something, you tak pernah bagi something. Free trial. Give first. Macam mana? Free trial something. The keyword is you need to give first before you get something. Contoh, saya ambil simple macam ni. Pernah, of course kita pernah dengar Khairul Amin. Saya rasa pernah dengar kan? Khairul Amin yang ni kan? Masak. Khairul Amin, if I'm not mistaken, tahun 2016, beliau jual sambal, nama brand dia Sambal King. Saya tak pasti tuan-tuan pernah dengar, Ustaz pernah dengar ke tak? Dia jual satu brand nama Sambal King. Tapi jualan dia biasa-biasa je. Sampaikan level dia, dia guna semua modal dia untuk buat Sambal King tu. Dia hantar pada customer, sambal pecah, dia kena return balik semua duit, 200 botol. Dan pada saat itu, dia decide untuk tutup bisnes sambal dia. Dan apa yang dia buat adalah, dia come back, step pertama, dia mulakan apa? Dia mula buat konten balik. Dia buat konten apa? Hi guys, hari ni kita nak masak sekian kan. So
Dia start buat content selama beberapa tahun. Dan takdir Allah, bulan lepas, misalnya bulan lepas, dia lancarkan sambal nyet dia. Betul. Dalam masa Betul. 54 saat, kalau tidak silap saya, 54 minit, terjual 10,000 botol. Sampai Dalam dia tak masa sempat 30 bungkus. Tak sempat bungkus pun. Dan sekarang ni setiap hari dia release, kalau tak silap saya tengok dekat Twitter dia, 1,500 botol setiap hari. Dan akan sold out dalam masa 2-3 minit saja di Shopee. So, back to what is the best marketing strategy adalah give first before you ask something. Kalau you give first, saya janji, bukan kata, sebab ada satu, ni strategi yang saya sharekan kepada student saya. Saya bagi satu contoh, saya kata macam ni. Kalau awak buat content setiap hari, you stop being a content consumer, you start jadi content producer. Beza tu. Betul. Kan? Start jadi content producer. Stop jadi content consumer. Masalah kita adalah kita jadi content consumer hari-hari. Kita tak produce. Betul. Saya kata kepada student saya, start jadi content producer selama 365 hari non-stop. Dengan izin Allah, awak takkan ada masalah keuangan lagi selepas 365 hari atau selepas 2 tahun. Trust me. Because of what? You will build your brand based on your content. Dan benda paling mahal dalam dunia adalah brand. Orang nak beli logo Coca-Cola tu je, nilai dia berapa dah. So, start produce content means that start give first before you receive. Lagi banyak you bagi, lagi banyak you receive. Tuan, dia nak mula tu. Apa, the barrier of beginning tu. Nak start tu, hari konten pertama kita post kan. 14 view. Terus kita stop. Terus psycho. Okay. Jawapan kepada ni, ada jawapan dia. Begini. The keyword adalah don't create, document it. That's the keyword. Create, document it. The problem with most of orang sekarang ni, dia nak create, dia fikir payah gila. Contohlah dia fikir. Tapi keyword dia kalau bagi orang, saya yakin dekat sini mungkin memang dah power-power kan. Jadi memang kena create the best of the best, masterpiece. Tapi bagi orang yang baru nak start, your job is don't create, document it. So apa saja yang dah buat, document it. Sebab lama-lama dia akan jadi bagus. Macam tu. The problem adalah orang, dia nak create. Bila create ni, dia start lah dia tengok cantik dah. Wah, dia nak luar biasa. Kamera tu kena kamera DSLR lah. Don't create, document it. Apa saja anda buat, jalan saja. Itu saja. Buat hari-hari. 365 hari dengan izin Allah, you will build your brand. And then after that, you akan boleh jual apa saja, insyaAllah. Saya ambil contoh. Mungkin sebab saya pernah buat training untuk satu company nama Noah. Noah, mungkin tengok billboard Noah kan? N-O-I-R. Okay. Pernah tengok kan? Noah tu kan? Yeah. Founder dia orang Kelantan. Cakap pun bunyi Kelantan. Tapi the best part is hari-hari dia buat live. Sampailah sekarang jualan dia memang banyak. Alright, kalau orang kata dia bagus, dia powerful whatsoever, dia hanya guna satu keyword je. Dia consistent and dia document. Itu saja. Nak sembang apa, sembang sajalah. Kan? Lama-lama itulah. InsyaAllah. Masya-Allah Ahmad. The best marketing strategy is giving, Mat. What do you think about that? I think you're doing it now dengan kawan-kawan kat Makan Bas kan. You guys are going out, meeting our frontliners and then bagi dia orang makan, bagi dia orang minum. What do you think about best marketing strategy is giving? Ahmad, tak dengar Ahmad? Tadi mute lah. Okay, saya rasa ni betul. Tapi sekarang ni apa yang kita kena tahu ialah, kita kena sedar ialah orang yang kita nak market ni, dia orang dah pandai tau. Sebab kita dah
disuap dengan marketing ni untuk beberapa generasi. Kan, jadi kita dah biasa. Jadi sekarang ni apa yang kita nak dalam dalam dunia marketing ni, apa yang saya banyak baca ialah diorang nak keikhlasan atau ketulusan. Authenticity. Sorry, saya makan nasi, saya tak makan kentang. Saya pun. Kan? So kalau marketing tu macam tak tulus, bukan tak ikhlas lah. Tak ikhlas tu mungkin kurang tepat. Kalau marketing tu tak tulus, diorang akan nampak tau macam yang ni tak tulus ni. Tapi bila kita buat benda tulus, dia akan respon. Lagi-lagi kalau macam dalam social media ni, kalau zaman sekarang ni, banyak platform yang akan kita gunakan untuk pemasaran, dia melibatkan lebih daripada satu deria. Yakni dia ada audio, dia ada visual, dan kadang-kadang ada benda lain juga. Kan, kadang-kadang kalau kita tengok, kalau kat Instagram ni nak baca caption satu cerita, nak tengok video tu satu cerita, lepas tu nak cakap apa mamak ni cakap pun satu cerita. So banyak data nak proses. Kan, so dia kalau lagi banyak data dia nak bagi tu, lagi senang orang nak detect sama ada dia tulus atau tidak. Dan benda ni memang kadang-kadang saya cuba. Macam tahun lepas bila mula PKP kan, dah macam ni nak keluar, nak ambil gambar post kat Instagram. Tak apa, ambil gambar kat rumah lah. Jadi satu gambar saya yang saya post tu yang orang respon banyak ialah saya tengah gantung baju. Tidak kain lah, I know. Betul. Kain plekat kan. Diorang macam wow. Ada macam rapper pakai kain plekat ke? Rapper mesti pakai kain plekat. Kan? Dia punya tulang kain kat depan ke, kat belakang ke, kat tepi ke? Siwan. Ini sebenarnya keistimewaan saya. Itu menunjukkan dah tuna lagi ke, dah berkahwin ke. Saya pakai memang bawah lutut bang. Pakai bawah lutut. Saya tak pernah pakai atas lutut. Kata dia punya tulang tu, tulangnya di depan, kepalanya di belakang bang. Agak konvensional. Dia lipat dua. Saya tak ikat bunga, tak ada apa. Dia ikatannya sangat konvensional. Sangat functional. So saya rasa betul lah tu. I mean, kalau kita tengok orang-orang yang marketing ni, memang ada yang lebih suka kepada kontroversi. Sebab mungkin itu lebih dekat kepada apa yang dia dekat pada hati dia, dekat pada personality dia. Bukan semua orang boleh ni. Kan, kalau kita tengok pendapat kita ada yang sesuai untuk setiap personality orang lah. Ada yang suka pendakwah kita yang melawak. Kan, ada suka pendakwah kita yang okey, dia cakap terang. Ada suka pendakwah kita yang cakap berlapik. Kan, ada suka macam-macam lah. Kan, kita nampak. Bukan semua orang suka pendakwah. Ada macam dia memanglah popular sebab dia melawak. Bukan semua orang suka yang melawak tu. Ada generasi yang suka, ada personality yang suka. Ada personality yang aku tak nak dengar benda ni. Aku nak kau bagi tahu aku dengan cara yang berlapik. Dia berkias. Kan, ada tu memang nak yang keras dia. Engkau kalau tak buat macam ni, kau jadi macam ni. Lepas tu macam ni, anak kau macam ni. Lagi baik kau buat macam ni. Jadi sekejap je, pendek aje. Kadang-kadang tazkirah dia pendek. Ada orang suka tazkirah yang panjang, berbunga kan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Jadi lain orang lain lah dia marketing dia. Yang apa yang is lain. Tapi yang pentingnya ia tulus. Kan, semua antara kalau nak cerita pasal pendakwah atau nak cerita pasal penghibur pun, semua yang saya kenal dengan rapat, bentuk cara marketing diorang kena dengan diri diorang. Kan, antara satu contoh yang terbaik ialah mungkin kawan saya Malik, dia tak ada marketing. Dia punya marketing is no marketing. Kan, so kalau tengok dia tak ada keluar di interview, dia tak ada keluar buat persembahan. So macam mana kalau you nak consume dia punya service tu, macam mana? Dia buat funnel lah. That means you boleh ada 2-3 channel, 2-3 saluran je. Kan? Kita tengok 2-3 saluran ni kat situ je. Tu cara dia. Sebab saya kenal dia. Saya 20 tahun saya kenal dia, saya tengok dia macam memang sesuai dengan personality dia. Ini memang sesuai, kena dengan dia. Dan mungkin dia tak fikir pasal orang lain lah. Lagi satu cara marketing yang ekstrim lain satu pula, kawan saya ni, Tuan Haji Noh Saleh.
Kan? Dia marketing dia ialah dia cuma ada lebih kurang saya rasa untuk saya lah 2 hingga 3 ribu peminat. Dan dia jaga 2 hingga 3 ribu peminat ni sahaja. Dia tahu orang ni apa-apa yang dikeluarkan atau apa-apa di mana dia berada, diorang akan datang. Faham. And dia akan layan diorang ni macam kawan tau. Macam kawan lah, macam datang dia kawan dia saya pernah tengok diorang hantar dia kalau dia nak pergi misi kita hari tu kami nak pergi Turki dengan Lebanon, diorang datang hantar. Lepas tu dia buat macam dia melawak. Korang nak jumpa Ultimate tak? Jom aku bawa korang ni korang ambil gambar dengan Ultimate, aku tolong ambil gambar. So orang rasa macam kejap, aku datang nak ambil Nur Saleh tapi nak jumpa Nur Saleh, tapi Nur Saleh suruh aku ambil gambar dengan Ultimate, dia yang pegang kamera. Aku nak down dua-dua lah, So itu satu jenis marketing yang sangat tulus, yang sangat ikhlas, yang kena dengan personality dia. Sebab tu 2 hingga 3 ribu orang ni peminat dia sangat responsif kepada marketing tersebut. Aku cakap lama sangat ni. Aku bukan guest. No man, that's good. No, that's good point. Tadi when you say something marketing terbaik tu ada kena mengenai dengan diri. Maksudnya apa orang kata, lain orang like the best marketing strategy will be different. Dan I teringat Ustaz Azhar Idrus kata. Kita lah maksudnya kan. No, but it reminded me of Ustaz Azhar Idrus. Ustaz Azhar Idrus pernah kata, dia kata kalau kau tak suka aku punya ceramah, kau kata aku kasar sangat, pergi yang lembut. Dan problemnya yang lembut pun kau tak pergi. Pergi, orang tak pergi kat situ. Ustaz Kadir, can you? Betul. Untuk personality saya, apa yang Ustaz Azhar Idrus buat tak kasar. Betul. So perspektif dia lain tau, bergantung pada personality kita dan orang tersebut. Betul. Jadi InsyaAllah apa ni nanti kita nak tadi mungkin sebelum tambah sikit bang. Tambah sikit. Tadi cakap pasal yang ikhlas dan tulus tadi tu, kita boleh tengok kalau content creator kan, bila dia sampai bila dia sampai satu threshold ataupun milestone terhadap dia punya channels, kita kalau yang ikhlas tu selalunya kita sebagai consumer kita akan rasa happy untuk dia, instead of kita rasa macam siapa dia ni jealous ke apa something kan. Macam Cik Nom contoh, Cik Nom kan contoh, bila dia dapat 1 million subscribers kan, kita happy, kita tak rasa apa-apa pun. Kadang-kadang ada content creator yang bila sampai certain milestone, kita macam kenapa dia dapat? Kenapa? Probably hati kita sendiri tak betul. Saya cakap hati saya mungkin tak betul, ataupun mungkin kurang keikhlasan daripada content creator tu. Mungkin ada 2 reason No, then again itulah my point is, bila dalam proses tu of course yang kasar tu dia akan melalui satu proses, itu cara dia. Yang lembut dia akan melalui satu proses, itu cara dia. Tapi bila kita bersiapkan konten, kita ajak orang buat baik, ada di antara kita yang tak datang langsung, tak respon. Kalau macam Ustaz Azhar Idrus punya case tu kan, dia nak orang dia nak orang yang penting orang datang. So kat mana Ustaz kita dari segi kehadiran kita tu, macam mana kita nak supaya orang hadir kepada majlis-majlis yang baik, perkongsian daripada macam Tuan Fadi, dan insyaAllah mungkin minggu depan kita ada sesi dengan adik beliau Tuan Haris Ghazali insyaAllah. Where is the marketing challenge there to make people ataupun diri kita sendiri hadir Ustaz? Kita jelah balik pada yang Wan Saleh sebut tadi tu tentang keikhlasan, tentang hati, jiwa tu kan. Dan anda suka tertarik balik apa yang balik semula pada yang Tuan Fadi sebut dan Ultimate sebut. Sebenarnya kita boleh rangkumkan kepada untuk jawapan kepada soalan Abang Irwan tadi juga, iaitu kunci kepada apa yang semua yang dilakukan tadi tu adalah istiqamah tu sendiri, iaitu berterusan kan. Jadi continuity tu dia ada dekat situ tu. Tapi yalah, selagi mana kita mengharapkan, kita memang akan ada, kalau orang yang jadi content creator ni, tadi Wan Saleh sebut, kalau upload hari yang pertama sekali berapa belas orang tengok kan, 13 view kan, dia akan terus hilang dia punya mood, terus dia jadi down kan. Bagaimana like apa edit kan. Kan,
Dia jadi macam pasal memang bila dia create tak nak walaupun Tuan Fadi ulang-ulang ingatkan bahawa documented tapi dia manusia ni memang dia akan terhibur juga dengan pujian orang, perhatian orang dan sebagainya. Dia akan ada juga hiburan tu. Sebablah Nabi SAW sendiri pun bagi tahu, kata kalau engkau mencintai seseorang, saudara engkau bagi tahu dia. Sebab memang itu menggembirakan. Memang itu menggembirakan kawan kita tu. Pasal memang itu fitrah manusia. Dia memang akan gembira dengan benda tu. Dalam masa yang sama, dia ada pula dia punya level yang lebih atas lagi daripada tu, yang sebab manusia ni dia memang akan ada, kita ni memang ada yang dipanggil sebagai makam dan sebagainya. Maknanya kedudukan, level kita berbeza-beza kan. Level general orang awam macam kita ni memang macam tu. Tapi bila level lebih tinggi, dia betul-betul tak peduli dah kepada apa juga pandangan manusia kan. Manusia puji, manusia kutuk, apa sama aja kan. Yang ini level yang lebih tinggi lagi sebab dia tahu yang dia nak adalah Allah Ta'ala. Dia nak pandangan Allah Ta'ala. Jadi dia buat juga, dia buat konten tiap hari. Jadi dia kata tak apa, Allah Ta'ala tahu, malaikat catat, aku buat benda ni ada nilai dia. Dan ada nilai. Sebab bila kita fikir bahawasanya bisnes kita adalah ibadah, maka kita apa juga usaha kita untuk bisnes ni pun kita tahu bahawasanya dia adalah ibadah. Selagi mana kita tak buat benda haram lah, jangan buat konten yang haram sudahlah. So selagi mana konten kita tu patuh syariah dan juga kita punya apa yang kita niatkan tu betul, dan kita anggap ini adalah ibadah aku juga. Dan so kita tak penat untuk buat. Kita akan penat bila kita hanya mengharapkan manusia punya sokongan dan sebagainya. Saya tertarik dengan Ultimate bila Liverpool kalah, dia suka cerita pasal Liverpool. Dia suka tunjukkan kata dia menyokong Liverpool. Jadi baru-baru ni dia tunjuk, baru-baru ni lagi kerap dia tunjuk dia menyokong Liverpool lah. So, okay. Jadi ceritanya adalah kan, orang yang betul-betul minat kan, betul-betul sokong, dia betul-betul sokong Liverpool, dia tak tunggu hanya apabila ramai-ramai orang memuji dan memuja. Waktu tu baru dia tunjuk kata dia penyokong. Tapi bila orang kutuk pun, orang dah tahu dah ini memang kena bahannya, memang confirm aku kena kutuk. Orang cerita pasal gua dah tak ada line ke apa benda ke kan. Tetap waktu tu dia tunjukkan kata aku penyokong Liverpool. Cuba kita kaitkan balik dengan bisnes kita, dengan tujuan kita dalam perniagaan dan sebagainya. So kalau kita tak nak, maknanya kalau kita hanya mengharapkan apabila orang puji saja, barulah kita nak buat kan, barulah kita nak usahakan kita punya bisnes, dan kita bukan real supporter kepada kita punya bisnes tu. Kita bukan real supporter kepada our own business. Kita hanya mengharapkan apabila manusia puji baru aku nak buat. Bila manusia tak puji, manusia tak peduli, tak pandang, maka ni. Cuma bila bola tu dia tak adalah dia balik kepada keikhlasan ke, Allah Ta'ala tengok ke, benda tak ada lah kan. Dia mata-mata memang enjoy lah ya, dia seronok. Tapi kalau pada benda yang boleh melibatkan pahala kita, maka rugilah kita kalau kita tak fikirkan the ultimate punya tujuan tu kan. Ya. Betul. Masya Allah. Boleh saya tambah sikit? Boleh Tuan Fadi, tapi sekejap. InsyaAllah kita nak say hi kepada semua yang menonton. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf kita live terlambat sedikit saja tadi, tapi insyaAllah kita akan terus lepas ni kita akan ambil konten pada live ni, kita akan taruh di YouTube dan anda boleh tonton semuanya secara penuh, tak ada gangguan insyaAllah di YouTube kami di Ungu Network. Dan kita nak ucap terima kasih kepada yang setia, dan insyaAllah Tuan Fadi, the stage is yours, take as long as you want. InsyaAllah we want to hear all your sharings insyaAllah. Tadi macam apa orang kata, pagi tadi you said, pentingkah percaya hati untuk berjaya? Pagi tadi punya sharing. So I think maybe you can sentuh sikit macam mana hatinya marketing ni apa, hatinya strategi yang baik ni apa, hati kepada kita punya amalan sebagai seorang usahawan ni apa dia Tuan Fadi? Silakan. Take as long as you want. Fadlu. Masya Allah. Ni sebenarnya jawapan yang saya nak bagi, bukanlah jawapan, saya nak share insyaAllah. Daripada Ustaz cerita tadi apa semua. Begini, mungkin ni perspektif setiap orang. Jadi sekarang ni kita nak masuk ke bahagian bab bisnes yang lebih serius. Tadi lebih banyak story untuk fahamkan tentang rezeki dan sebagainya. So sekarang ni hopefully kita dah makin mood dah sejam lebih ni kan. So kita masuk bab serius sikit. So
bila mana kita berniaga, selepas saya buat bisnes online dah ni tahun ke-13, Alhamdulillah daripada 2008 saya berniaga online. Daripada zaman 2008 tu Facebook tak ada ads lagi, masa tu buat Google Ads. Masa tu jual di 4 negara, US, UK, Canada, Australia. Masa tu lah. Pada ketika itu, saya first kali memang tak ada Facebook dan sebagainya, tapi apakah sebenarnya indikator kejayaan utama seorang businessman? Ramai orang silap anggap berapa like saya ada, berapa viewers yang tengok waktu saya live, berapa follower saya dekat TikTok, sekarang TikTok kan, dekat IG, dekat Facebook. Tapi as a real entrepreneur, we don't care about that. Seriously, kita tak tengok langsung. Bila saya kata content, bila Ultimate sebut tadi pasal funnel, yes, sebab saya baru nak masuk ke bahagian tu dan Ultimate start cerita pasal funnel. Sebenarnya konten-konten yang saya kata just don't create, document it, bukan tujuan untuk kita tengok berapa viewers, berapa likers, tapi tujuannya adalah untuk masukkan semua dalam funnel. Dan funnel pertama adalah jantung yang kita kena masukkan. Jantung utama bisnes. Saya nak sharekan satu slide, boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, ada slide saya. Sekejap. Kenapa? Oh, ni experience baru ni Tuan Fadi. Siap ada slide ni. Bukan, ni sebab saya punya training ada slide ni lah. Yes. Tak, saja nak cerita lah. Kita punya duduk session tak pernah ada slide. Malam ni first time ada slide. InsyaAllah. InsyaAllah. Nak bagi kefahaman insyaAllah. Ayakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nampak ke slide saya? Boleh nampak? Okey, sedang loading. Nampak. Okey, nampak mungkin boleh besarkan sikit. Besarkan slide, bukan besarkan saya. Boleh masya-Allah. Okey. So, ini dipanggil sebagai Funnel Evo Marketing Model. So, this is model yang saya buat selepas 13 tahun. Ni model yang saya buat dalam rasa 2 tahun lepas lah. So, basically 13 tahun saya dalam online business. Ni model ni untuk online business, tapi dia boleh guna pakai untuk semua business. So, ni di trademark by Funnel Evo. So kalau kita tengok jantung satu-satu bisnes, bukanlah likers, bukanlah viewers, bukanlah followers, tapi jantung dia adalah tengah-tengah tu namanya database. Jadi kita kena happy dengan berapa bilangan database saya ada, bukannya berapa follower saya ada. Because database ni adalah mesin ATM kita. Itu saja. Makin banyak database kita, maka makin kaya lah kita. Saya simple dia begini. Cuba kita tengok AirAsia, waktu berlaku pandemik COVID-19, bisnes AirAsia memang totally tak boleh nak buat. Tetapi suddenly, tiba-tiba, ada satu syarikat daripada US bagi $1 billion kepada AirAsia. Because of what? Not because of follower AirAsia ada 2 juta dekat IG, bukan sebab Facebook dia ada 2 juta, bukan sebab Tony Fernandez buat TikTok, baru buat TikTok. Tony Fernandez kan baru buat TikTok, start nari-nari dengan dia punya ni kan. Bukan sebab itu. Tapi reason utama yang dia bagi $1 billion because of AirAsia punya database. So benda ni banyak usahawan tak faham. Tapi kalau pergi dekat orang international level, dia akan cerita pasal big data. Kita tak faham. Tapi big data ni lah yang sebenarnya siapa ada, dialah manusia paling berkuasa. Saya ambil contoh begini. Kenapa Donald Trump menang pilihan raya presiden 4 tahun lepas? Kita pun tak faham kan? Sampai level kita bukan orang US, tapi kita pun tak suka dengan Donald Trump. Macam itulah. Saya tengok macam, kenapa cakap macam ni? Tak elok. Kita pun tak kenal dia, tapi dia punya vibe tu begitu. Tetapi dia boleh menang pilihan raya presiden dekat US. Kenapa? Jawapannya ada satu. Kalau kita, contohnya kawan kita dekat sebelah, berapa data yang kita ada atas satu batang tubuh kawan kita? Kita tahu nama dia, kita tahu umur dia, kita tahu mungkin adik dia ada berapa orang, bilangan adik-beradik dia duduk kat mana. Itu saja 5-10 je data based on satu batang tubuh kawan kita. Tapi Donald Trump, untuk satu batang tubuh manusia, dia ada 5,000 data atas satu batang tubuh manusia. So because of that, ni dokumentari bagi tahulah. Kan? Dokumentari begitu. So because of that, dia boleh swing vote fikiran orang tentang macam mana people
feel about him. Because of what? Dia ada data semua orang. Dan data itu diperoleh daripada satu agensi namanya Cambridge Analytica. Because of that, Facebook, Google kan ni kan dah start PDPA lah apa benda tu kan. Because of salah satu sebab adalah Donald Trump menang pilihan raya. Dan di sinilah kita boleh tengok kenapa Facebook kaya, kenapa Google kaya gila-gila dan kenapa kita tak kaya-kaya. Because of Facebook, Google ada data, kita tak ada data. Itu saja. So, bila mana kita buat content, the most crucial part adalah give them something. Kalau dalam bahasa marketing dipanggil sebagai clickbait lah. Maksudnya kita macam mana saya nak tutup ni. Alright. Maksudnya kita bagi something di akhir saya punya live, di akhir webinar whatsoever. Okay, klik link di bawah ni saya nak bagi something, free gift ke, free ebook ke, video ke. Ada orang sekarang ni kalau kita pergi ke US punya style, mereka tak guna pakai dah bagi free video, bagi free ebook. Dia terus bagi ni contoh Russell Brunson, dia terus bagi buku. Bismillahirrahmanirrahim. Ni buku ni. Buku ni daripada US, patutnya satu buku ni $35. So apa yang dia buat? Guys, saya nak bagi for free. Satu dunia. You just bayar shipping cost only. Jadi apa berlaku? Orang kata, wow, you bagi buku free. Kita isi kita punya credit card untuk bayar shipping cost dalam $10 and then ada funnel lah. Dia upsell dan sebagainya. Itu dah masuk tajuk lebih dalam lah, lebih deep. Kena 3 hari untuk explain tu kan. Tapi ceritanya, dia bagi something for free. Contoh, adalah seorang mamat ni nama Fahdi. Duduk dekat Pasir Putih, Kelantan. Bukan dekat Kota Baru. 40 km dari Kota Baru. Nak ceritanya, memang nak sampai pun jalan pecah-pecah kan. Nasib baik sekarang ni adalah di repair jalan. Banjir, nak sampai masa banjir pun tak boleh. Nak ceritanya, bila Fahdi yang duduk Pasir Putih ni dapat buku ni, bapak percayalah dengan si Russell Brunson ni. Dia jual apa pun Fahdi ni beli. Because of what? Because of Russell dah collect database Fahdi. Dia bukan saja dapat nama, email Fahdi. Sampaikan kad kredit Fahdi pun dia simpan. So, because of that, dia ada power. Dan power tu lah yang menyebabkan dia boleh build satu company dalam masa kurang 3 tahun, $1 billion nilai company tanpa any investor. Because of what? Dia ada database. Itu saja. Dan the keyword, bila kita buat marketing, ini nak masuk bit serious ni. Bila kita buat marketing, tugas kita adalah leads. Itu saja. Our first indicator bukan sales, tapi leads. Berapa cost yang awak kena keluarkan untuk acquire satu leads? Awak kena keluar berapa ringgit? Katalah RM10 awak keluar. Boleh cover balik tak cost untuk keluarkan untuk dapat RM10 tu? Kalau cover, awak ada unlimited money untuk marketing. Gila tak ayat dia? Memang gila sikit lah. Umpama macam ni. Kalau saya ada RM1, saya bagi pada kawan saya RM1. Kawan saya bagi balik RM1 pada saya. Saya bagi RM1, kawan saya bagi balik RM1. Berapa lama saya boleh buat macam tu? Saya boleh buat sampai kiamat. Sama ada dia mati dulu atau saya mati dulu. Bagi. So, dalam case marketing online, siapa yang boleh spend banyak untuk acquire leads, dia menang. Itu saja. Untuk Cambridge Analytica, untuk dia supply the database kepada pilihan raya campaign tu, dia spend, kalau if I'm not mistaken, ikut dokumentari itu kata $1 million per day untuk acquire leads. So, siapa boleh spend more, dia akan menang. So, dalam case ini, kita kena fikirkan funnel system, which is, saya share, saya share, bismillahirrahmanirrahim. Okay, boleh share screen. Okay, so, kalau kita tengok di luar daripada database tu ada USP dan sebagainya, tak sempat nak explain. Tapi marketing strategy tu ada market, media, message. Ini adalah untuk paid marketing. Kalau content tu jalan saja. Tapi ini paid marketing, kita kena hati-hati sebab duit kena keluar. Tapi kalau kita tengok sales strategy tu dekat bahagian merah belah kanan atas tu, dia ada sales funnel. So sales funnels tu akan menentukan sama ada kita boleh cover cost untuk acquire leads or not. Kalau boleh cover cost untuk acquire leads, then boom, your business
is unlimited. Okay? Contoh dia umpama ada orang lain tolong bayarkan kita punya marketing lah. Macam tu. Masya Allah, luar biasa. I think as kita punya pengalaman dalam duduk podcast ni selama hari ni episod ke-8 ataupun ke-7 kalau tak salah, memang the time we have is not enough. InsyaAllah Tuan Fadi, we still want you to come back and duduk with us. Kami masih mahu Tuan Fadi kembali bersama-sama. InsyaAllah bila kita punya lockdown PKP ni dah tak ada, kita boleh duduk sama-sama di satu tempat. InsyaAllah kita boleh kaji lagi tentang ilmu marketing ni InsyaAllah bersama-sama dengan Tuan Fadi. Dan terima kasih kepada semua yang sudi menonton, yang seterus setia bersama-sama kami. Terima kasih kepada yang menonton dari page Ustaz Syed Kadir Al-Jufri. Terima kasih yang menonton daripada page Ultimate. Dan terima kasih juga, jangan lupa follow page Ungu Network. InsyaAllah kami bergabung untuk menyampaikan kepada anda semua InsyaAllah konten-konten yang menarik, documented. Don't documented InsyaAllah. Don't create, documented InsyaAllah. Dan sekali lagi Tuan Fadi, terima kasih banyak-banyak kepada keluarga Funnel Evo, Fadli Rasul kalau tak salah, adik Fadil Rasul daripada tim Funnel Evo. Terima kasih kepada Haris Ghazali daripada tim Funnel Evo InsyaAllah. Dan seperti biasa, kita nak duduk, bincang dan faham topik-topik yang menarik bersama-sama personality yang hebat untuk kita semua boleh bertindak dengan baik. Tapi sebelum nak bincang dan faham, kenalah duduk dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Irwan Muhibbin bersama-sama dengan Ultimate dan Ustaz Syed Kadir dalam rancangan Duduk. Kami nak duduk, bincang dan faham topik yang menarik bersama-sama dengan tetamu yang istimewa. Let's go! Duduk dulu, rujuk dulu kalau dibelenggu, buntu tunggu dulu. Tolong tenang, jangan berang mesyuarat lagi senang dari rentak perang. Jangan bimbang, kita berbincang dengan tutur terbilang cakapan pakar bidang. Biar kata bersilang pendapat melintang tapi tak melampau sampai adabnya tersimpang.